Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi bersama Cikgu Sahidah dalam PDPR Sains tahun 4. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk tenaga. Minggu lepas kita dah belajar tentang sumber tenaga dan bentuk tenaga. Untuk minggu ini saya akan sambung tentang perubahan tenaga. Okey, cikgu harap murid-murid boleh buka buku teks dan tengok tajuk perubahan tenaga, dan saya akan terangkan satu persatu bagaimana kita kita melihat bagaimana perubahan tenaga itu berlaku. Okey, sebelum saya menerangkan perubahan tenaga, saya ulang balik minggu lepas. Dalam perubahan tenaga ini ada masuk bentuk-bentuk tenaga. Okey, jadi saya nak ulang balik semula. Okey, bentuk-bentuk tenaga. Bentuk-bentuk tenaga yang saya terangkan minggu lepas ada 9 . Okey, pertama tenaga suria, okey, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga nuklear, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Okey, dalam 9 bentuk tenaga ini, kita akan gunakan ataupun kita akan lihat dalam tajuk perubahan tenaga. Okey. Okey, perubahan tenaga berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ini bermakna daripada bentuk sesuatu situasi akan ada berlaku perubahan tenaga. Okey, perubahan tenaga itu akan melibatkan 9 bentuk tenaga. Okey, jadi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey. Okey, jadi perubahan bentuk tenaga adalah sesuatu tenaga yang boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey. Okey, di sini kita lihat ada simbol. Okey. Simbol di sini, bila kita nampak simbol anak panah ini, bermakna berubah kepada. Okey, kita kena cakap ataupun kita kena sebut berubah kepada. Kalau simbol tambah ni, okey, bermakna kita sebut dan. Okey. Okey, jadi contoh kat sini kita tengok semasa mengayuh basikal. Semasa mengayuh basikal, apakah perubahan tenaga yang berlaku? Okey. Jadi perubahan tenaga yang berlaku semasa mengayuh basikal, okey, dalam 9 bentuk tenaga yang saya terangkan yang tadi, ada beberapa bentuk tenaga yang terlibat dalam mengayuh basikal. Okey. Jadi kat sini kita tengok semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Okey. Jadi mengayuh basikal ni, kita menggunakan tenaga kimia. Kalau kita tak makan, kita tak akan ada tenaga untuk mengayuh. Okey, jadi tenaga kimia itu daripada mana datangnya? Daripada makanan yang kita makanlah. Okey, jadi bila makanan yang kita makan itu, dia akan menghasilkan tenaga kimia. Okey. Jadi tenaga kimia adalah daripada makanan yang kita makan. Okey. Jadi sebelum kita mengayuh basikal, kita memerlukan tenaga kimia untuk mengayuh basikal. Jadi tenaga kimia ini, di sini ada anak panah kan? Okey, anak panah ni kita kena sebut berubah kepada. Okey. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Okey, jadi tenaga kimia ini adalah tenaga makanan yang kita makan. Bila kita makan makanan yang kita makan, kita akan ada tenaga untuk mengayuh basikal. Jadi bila kita mengayuh basikal, kita memerlukan tenaga kimia. Tenaga kimia akan berubah kepada tenaga kinetik. Apa itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga daripada makanan yang digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Maknanya tenaga kinetik ini adalah tenaga pergerakan. Okey.
macam mana kaki awak boleh bergerak semasa mengayuh basikal? Kerana mempunyai tenaga daripada makanan yang kita makan. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ini adalah tenaga pergerakan. Pergerakan kaki lah. Jadi pergerakan kaki itu akan menyebabkan basikal itu bergerak. Okay, jadi semasa mengayuh basikal ni, tenaga kimia akan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia akan berubah kepada tenaga kinetik. Okey, kita tengok situasi lain. Okey, semasa kita menghidupkan televisyen. Okey, kita menonton televisyen, kita nak hidupkan televisyen. Ketika menghidupkan televisyen, tenaga elektrik. Okey, kita memerlukan tenaga elektrik. Okey, kalau kita kena plug tu kita kena hidupkan switch. Okey, daripada switch itu akan hadirnya tenaga elektrik, iaitu arus elektrik akan mengalir pergi ke TV kan. Okey, jadi dalam litar elektrik tu, tenaga elektrik itu akan berubah kepada, okey, ingat anak panah ni adalah berubah kepada. Okey, tenaga elektrik akan berubah. Okey, bila kita tekan elektrik, okey, tenaga elektrik akan berubah kepada TV tu akan menyala. Okey, bila menyala dia akan mengeluarkan cahaya lah. Bila dia mengeluarkan cahaya, kita panggil dia tenaga cahaya. Okey, memancarkan imej. Kita nampak lah imej dalam TV tu. Jadi ada cahaya. Okey, dia akan berubah kepada tenaga cahaya. Okey, timbul tambah ni adalah dan. Tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Bila dah ada cahaya, kemudian dia akan ada bunyi. Okey, itu adalah situasi menghidupkan televisyen. Perubahan tenaga semasa menghidupkan televisyen. Daripada tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Kita kena sebut. Tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Tenaga bunyi tu macam mana cikgu? Dia ada bunyi lah. Kita buka TV kan. Dia keluar cahaya dulu, kemudian baru ada bunyi. Okey. Kita tengok menyalakan api. Okey, situasi perubahan tenaga semasa menyalakan api. Okey, perubahan tenaga semasa menyalakan api. Semasa api menyala, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, tenaga kimia tu daripada mana? Okey, daripada bahan bakar ni. Contohnya seperti arang, okey, kayu. Okey, jadi bila kita adanya arang batu ni, okey, ataupun bahan bakar ni, api tu akan hidup lah. Okey, jadi api hidup tu daripada mana? Tenaga kimia. Okey, arang lah. Okey, tersimpan dalam bahan bakar lah tenaga kimia tu. Jadi bila kita hidupkan api tu, macam mana boleh menyala? Kerana ada tenaga kimia. Okey. Okey, jadi tenaga kimia anak panah ni berubah kepada tenaga haba. Jadi dia bila dah keluar api, dia akan panas. Panas tu kita panggil dia tenaga haba. Jadi api tu akan menghasilkan haba. Haba tu akan rasa panas lah. Okey, dia akan mengeluarkan tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, cahaya. Api tu yang memancarkan tu adalah api. Okey, dia akan ada haba dulu barulah dia ada cahaya. Bila haba kita hidupkan ada bara dulu, baru dia akan ada cahaya. Bukan daripada cahaya dulu tau. Dia daripada haba dulu, kemudian dan tenaga cahaya. Bukan tenaga cahaya dulu dan tenaga haba. Dia tenaga haba dulu, kemudian tenaga cahaya. Jadi perubahan tenaga menyalakan api daripada tenaga kimia bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Tu cara kita nak sebut. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya semasa menyalakan api. Okey, kemudian kita tengok perubahan tenaga semasa terjun dari papan terjun. Okey, terjun daripada papan terjun. Okey, tenaga apa yang terlibat? Tenaga keupayaan. Okey, apa itu tenaga keupayaan? Kedudukan penerjun yang tinggi. Keupayaan ni sesuatu kedudukan yang tinggi. Dia berupaya melompat. Jadi dia ada keupayaan untuk melompat dalam ketinggian yang tinggi. Okey. Jadi tenaga keupayaan ni saya dah terangkan minggu lepas.
Okey, semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan kemudian berubah kepada tenaga bunyi. Okey, jadi tenaga keupayaan ni adalah tenaga yang berada dalam kedudukan yang tinggilah. Penerjun tu tinggi. Dia ada keupayaan berada di tempat yang tinggi untuk terjun. Okey, kemudian daripada tenaga keupayaan tu dia melompat. Okey, dia melompat ni, okey, bila dia melompat, dia ada pergerakan di situ. Pergerakan ini kita panggil dia tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, kemudian dia berubah kepada tenaga bunyi. Ingat anak panah ni berubah kepada, jangan lupa sebut. Okey, mana tenaga bunyi tu? Okey, daripada tenaga keupayaan dia berubah kepada tenaga kinetik, dia bergerak, kemudian bunyi air. Percikan air, cepush. Jadi air tu adalah, bunyi air tu adalah tenaga bunyi. Jadi perubahan tenaga semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Okey. Okey, kemudian kita tengok perubahan tenaga menyalakan lampu suluh. Okey, bagaimana semasa kita menyalakan lampu suluh tu, apa yang berlaku, perubahan tenaga yang berlaku. Okey, kita tengok ketika menyalakan lampu suluh, tenaga kimia dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik. Sebelum kita hidupkan lampu suluh menyala, dia memerlukan sel kering kan. Okey, bateri ataupun sel kering. Okey, jadi bateri ini, dalam bateri ini ada tenaga kimia. Kalau tak ada tenaga kimia, bateri ini, mentor ini tidak akan menyala. Okey, jadi tenaga kimia dia tersimpan dalam bateri ini. Macam mana kita nak hidupkan lampu suluh? Asalnya daripada tenaga kimia. Okey, tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Okey, bila dah ada tenaga kimia, mentor menyala. Jadi yang menyala itu adalah lampu. Dalam litar elektrik tu, lampu suluh tu, dia ada tenaga elektrik. Bila menyala tu, dia dah adalah tenaga elektrik. Okey, berubah kepada tenaga haba. Bila dia dah ada elektrik, dia akan rasa panas. Okey, bila rasa panas, kita panggil dia tenaga haba. Mentor tu menjadi panas. Tenaga haba dan tenaga cahaya. Cahaya tu yang menyala tah, mentol tu menyala kan. Kita panggil tenaga cahaya. Jadi perubahan tenaga menyalakan lampu suluh, tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik, bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Anak tambah ni kita panggil dan. Anak panah berubah kepada. Okey. Okey, kita tengok semasa perubahan tenaga, bentuk tenaga ketika menggunakan kalkulator suria. Okey, kalkulator suria. Suria adalah tenaga cahaya matahari. Kita dah terangkan kan minggu lepas. Suria tu datang daripada mana? Tenaga matahari, cahaya matahari. Okey. Tenaga suria yang diperolehi daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, macam mana? Okey, tenaga suria ni daripada matahari ni, dia akan berubah kepada tenaga elektrik. Daripada matahari ni dia akan jadi tenaga elektrik, kemudian dia berubah kepada tenaga cahaya. Dia ada 3 kat sini. Tenaga elektrik ni daripada tenaga suria lah. Okey, kerana bertukar kepada tenaga elektrik. Kalau tak ada tenaga suria ni, dia tak akan hidup pakai kalkulator ni. Jadi dia keperlukan matahari untuk hasilkan tenaga elektrik. Okey, bila dah berubah menjadi tenaga elektrik, dia akan berubah bertukar menjadi tenaga cahaya. Ada nombor. Skrin nombor yang ada dekat kalkulator itu adalah tenaga cahaya. Dia memancarkan cahaya. Okey. Kemudian kita tengok perubahan bentuk tenaga ketika kenderaan bergerak. Kenderaan bergerak tu daripada mana? Macam mana dia boleh bergerak? Dia mesti ada minyak. Kalau tak ada minyak, tak ada petrol ataupun diesel, kereta itu tidak akan bergerak. Okey, jadi daripada minyak itu tersimpan dalam bahan api fosil.
Tenaga kimia tu ada pada bahan api tu ataupun dalam petrol tu. Okey, jadi tenaga kimia akan berubah kepada tenaga kinetik. Okey, daripada tenaga kimia tu dia akan menghasilkan bahan api lah. Dia akan hiduplah enjin tu pada bahan api. Okey, kemudian dia bertukar menjadi tenaga kinetik. Kereta akan bergerak. Berubah kepada tenaga kinetik. Tak boleh tak ada tenaga kimia. Kalau tak tenaga minyak petrol itu adalah tenaga kimia. Okey. Bila minyak petrol ni tak ada, tak akan berlaku tenaga kinetik. Dia perlukan tenaga kimia. Okey. Okey, kemudian semasa fotosintesis. Okey, perubahan bentuk tenaga semasa proses fotosintesis. Okey, tumbuhan-tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, semasa fotosintesis, tumbuhan-tumbuhan mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Okey. Kita sendiri tahu proses fotosintesis memerlukan tenaga cahaya matahari. Okey, tenaga cahaya matahari ini, okey, kalau tak ada tenaga cahaya, fotosintesis tidak akan berlaku. Okey, cahaya daripada matahari. Okey, ada juga cahaya daripada lampu. Okey, yang ini dia tunjuk gambar daripada matahari. Okey, daripada tenaga cahaya ini dia akan berubah kepada tenaga kimia. Tenaga kimia ni apa? Kanji lah. Hasilnya akan mengeluarkan kanji dan oksigen kan. Jadi kanji ini adalah tenaga kimia. Makanan lah. Makanan yang kita makan ataupun makanan yang tumbuhan hasilkan adalah tenaga kimia. Okey, jadi tenaga cahaya akan bertukar kepada tenaga kimia. Itu perubahan dia. Tenaga cahaya akan bertukar kepada tenaga kimia. Itu perubahan bentuk tenaga semasa fotosintesis. Okey. Cikgu harap murid-murid boleh faham apa itu perubahan bentuk tenaga. Okey, nanti saya akan bagi latihan dan murid-murid cuba buat setiap situasi dalam yang saya nyatakan itu, bagaimana perubahan tenaga itu berlaku. Okey. Okey, saya harap itu sahaja. Nanti saya akan bagi latihan murid-murid buat dan tampal dalam buku. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk seterusnya masih dalam tenaga. Okey, untuk minggu ini saya hanya bagi tajuk yang simple ataupun mudah je untuk murid-murid jawab latihan. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.